Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada malam ini Deria Barakah bersama dengan tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan sama-sama berkongsi setiap bulan macam biasa untuk menguatkan semangat kita di musim PKP 3.0/2. Jadi alhamdulillah walaupun kita dalam keadaan PKP, jiwa kita jangan kosong. Kita kena tingkatkan semangat. Saya faham dekat luar sana ramai yang stres. Saya dengar cerita dan saya tengok sendiri, saya jumpa orang bila pergi balik barang, dia orang kata dia orang stres, dia orang kata dia orang tak tahu dah apa masa depan dia orang, ada yang kata begitu, ada yang kata begini. Tuan-tuan dan puan, saya faham kita sangat stres. Kita sangat sedih dengan apa yang berlaku disebabkan COVID, disebabkan PKP yang masih lagi tidak berakhir dan isu vaksin masih lagi tak selesai. Masjid dan surau tak buka lagi. Ya Allah, memang kita semua orang akan rasa stres, semua orang akan rasa sedih. Dahlah masalah ekonomi, masalah kewangan, masalah bisnes tak berapa nak jalan, kerja banyak tak boleh nak siap. Maklumlah ada kat rumah, lepas tu banyak kerja-kerja pejabat, dekat pejabat, file-file yang tak boleh bawa balik, banyak kerja tergendala, ya ilaha illallah. Lepas tu isu rohani pula ada masalah. Yalah, duduk kat rumah, masjid tak pergi, ya, kita pun tak boleh nak bersua, bercakap dengan orang dan sebagainya. Jadi insya-Allah macam biasa sebelum ni kita bawa Syuib, kita bawa Datuk Rashamno, kita bawa ramailah kita nak sebut nama-nama ustaz-ustaz lagi kita bawa datang, Ustaz Abdullah Khairi dan sebagainya. Kita dah bincang mengenai semangat dalam hidup kita ini perlu dibangkitkan semula. Malam ini saya bawa seorang pengacara terkenal negara. Saya bawakan bersama dengan tuan-tuan dan puan seorang hamba Allah yang saya rasa bangga dengan beliau kerana beliau menganggap bahawa apa yang dia miliki hari ini hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga Deria merupakan pinjaman daripada Allah untuk kita semua. Sekali-sekala kita nak bau aroma bau macam duduk kat Mekah dalam Raudah, insya-Allah tuan-tuan dan puan, Deria akan sentiasa membantu rancangan program-program agama setiap bulan untuk kita jadi semangat, insya-Allah. Baik, bersama dengan kita saudara Nabil Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, Dr. Izhar Arif. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Doktor. Terima kasih juga kepada Nabil. Terima kasih kepada Nabil juga sebab bawakan boleh berada dengan saya pada malam ini dan saya pun rasa saya sebenarnya Nabil rasa gembira sebab tengok Nabil punya produk ikan tu, kulit ikan tu. Dorylicious. Dorylicious. Nampak saya pergi kat masjid, depan Masjid Seri Putra, dekat rumah Ustaz Don lah. Saya duduk tengok tu, ramai orang menjual. Masya-Allah. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki kat Nabil. Allah bagi rezeki. Buka rezeki kepada orang lain juga, insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah yang kita sama-sama orang cakap, kita mohon daripada Allah SWT supaya kitaran dia jadi macam tu. Allah bagi bantuan pada kita untuk kita bagi bantuan pada orang lain. Bukan Allah bagi bantuan kat kita, kita simpan bantuan tu untuk diri kita sendiri. InsyaAllah. Betul, Masya-Allah. Kita memang kena sentiasa berdoa Allah selalu lorongkan kita ke atas jalan Allah, jalan yang benar kan. Kita buat benda-benda pun semua asbab untuk dapat kebaikan, untuk dapat pandangan rahmat daripada Allah tu sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah. Nabil sekarang ni macam mana? Wangi doktor Ni Deria sampai sini bau, masya-Allah. Nanti kita hantar. Masalahnya si Don, Ustaz Don, dia pergi rumah Nabil, dia tak bagi tahu. Kalau tak boleh saya kirimkan. Rumah dia dengan rumah saya dekat je, jiran.
Dia selalu datang rumah saya tu, doktor. Kena kirim, Itu kena bagi siap-siap pasal. nanti, insyaAllah. Nanti Ada saya sebab bagi dia nak siap-siap datang rumah nanti. saya nanti. InsyaAllah. Baik, doktor. Terima kasih banyak. Okey Nabil, kita hari Baik. ni membincangkan satu topik yang menarik sebenarnya. Topik InsyaAllah. kita semua milik Allah, semua Allah pinjaman Allah. Tidak ada yang lain kecuali ia adalah daripada Allah Ta'ala. Saya selalu cakap pada anak-anak murid saya dekat universiti, saya pensyarah UKM kan. Saya selalu cakap, ya Allah, apa yang aku ada ni hanya pinjaman. Macam contoh orang kata, oh ustaz tak apalah, ustaz ada doktor, PhD. Saya kata, doktor ni kita belajar susah-susah nak dapat DR je. Madabil. Betul. Nak dapat DR je, doktor. Betul. Tapi, belajar nak dapat DR tu minimum lah 3 tahun. Betul. 3 tahun dalam atau luar negara. Ada orang sampai 8 tahun. Bayangkan, untuk Allah tarik DR tu, 1 saat je. Selesai. Jatuh dalam tandas, kepala terhantuk kat dinding. Selesai. Doktor kata, belakang ada blok. Buat pembedahan, 50%. Hilang ingatan dia. Bayangkan, 1 minit punya isu, tergelincir je. Pakai selipar Jepun. Allah ambil. Jadi kita nak kata kita punya? Tak ada. Tak ada kita punya. Ya Allah. Tak ada kita punya, doktor. Tak ada kita punya. Semua Allah boleh ambil balik. Semua. Doktor, tajuk ni kalau kita cakap dengan siapa-siapa pun, mungkin dengan doktor, maksud dia tu mendalam. Kan? Mendalam. Sebab kita ada, doktor ada belajar, kan? Doktor ada kefahaman agama tu. Tapi untuk satu orang awam, satu orang biasa pun, bila kita kata semua Allah punya pun, kefahaman tu sangat mudah untuk dia orang terima. Iyalah Allah punya. Kan? Tapi, macam yang doktor jadikan contoh tadi tu, nak dapat huruf DR dekat depan tu, Dr. Izhar Arif tu nak dapat DR tu je ambil masa 3 tahun, 4 tahun untuk dapat. Tapi Allah boleh ambil dalam masa sesaat. Jatuh sleep dekat dalam toilet, jatuh kepala tergantuk, kena buat pembedahan apa semua, hilang dah. Kira dah macam dah tak boleh pakai dah. Doktor kan? Tapi ada, sama juga dengan pangkat-pangkat yang lain. Perdana Menteri, kan? Timbalan pengerusi, semua pangkat-pangkat ni kita akan tinggalkan dekat dunia ni bila kita mati. Dan akan ada orang yang boleh ambil pangkat tu. Cuma ini ada pangkat-pangkat yang Allah bagi dekat kita kat dunia ni yang tak ada siapa boleh ambil, kita boleh bawa mati. Ustaz, imam, Bilal, kan? Hafiz, Hafizah, ini pakar-pakar hadis, ini makmum, orang-orang yang buat usaha, orang-orang yang buat usaha agama, kan? Orang-orang tabligh ni semua ni. Ini semua boleh bawa mati, masya-Allah. Kan? Kita buat usaha agama, kita minta Allah ambil nyawa kita masa kita tengah buat usaha agama. Kita ada dekat negara jauh, kita ada dekat South Africa, kita ada dekat London, kita ada dekat Turki, kita buat usaha agama Allah. Allah cabut nyawa kita masa tu. Allahu Akbar. Dia punya pulangan dia tu dekat padang mahsyar nanti, dekat akhirat nanti, Allah saja yang tahu. Dan ini satu kefahaman yang kita nak bagi tahu dekat semua yang sedang menonton ni. Ini yang kita nak kejar, ini yang sepatutnya kita cari, and this is the purpose of life. Kenapa kita hidup hari ni, kita bangun tidur ni hari, benda pertama sekali kita kena cakap, Alhamdulillah, ya Allah, kau lorongkan aku, jadi pilih aku untuk buat usaha agama kau, ya Allah. Kan? Usaha agama ni bukan usaha kebolehan, dia usaha pilihan. Betul tak, doktor? Dia usaha pilihan. Allah telik kita 70 kali untuk pilih kita. Jadi kita kena tahu, kan? Kita kena tahu, dan kita kena minta dengan Allah untuk pilih kita. Ya Allah, pilih kita untuk buat usaha agama ni. Dan bila kita dah buat usaha agama ni, tajuk semua Allah punya ni akan jadi sangat ringan bila Allah bagi ujian bagi kita, insya-Allah. Bila kita hilang orang yang kita sayang, kita hilang mak kita tahu mak kita Allah punya. Bila kita hilang ayah kita tahu Allah, ayah kita Allah punya. Kita hilang isteri kita, kenapa aku nak kena marah, kenapa aku nak kena sedih, kenapa aku nak kena kecewa, Allah punya. Anak-anak kita Allah punya. Harta kita, rumah kita, segala apa yang kita ada, bakat, kebolehan. Sedangkan ilmu tu sendiri pun, atau pada saya lah,
Kalau yang belajar-belajar ni saya tak panggil ilmu, Ustaz. Ilmu ni hanya ada dalam agama. Orang belajar agama je ada ilmu. Yang belajar geografi, belajar matematik ni kita panggil maklumat dia. Kan? Maklumat ni semua pun datang daripada Allah. Allah punya. Bila-bila Allah, ini hari kita boleh pandai, besok kita boleh jadi bodoh tiba-tiba. Allah punya. Betul. Kan? Jadi untuk kita terima, untuk kita redha dengan tajuk semua Allah punya ni, kita kena ada kefahaman agama tu. InsyaAllah. Betul. 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 Dengan saya, saya setuju. Betul kan saya cakap ni? Allah. Saya setuju. Sebab saya belajar-belajar ni. Betul. Saya teringat guru saya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kalau Nabil ingat masa berlakunya peperangan dekat Syria, saya besar kat Syria, Nabil. 12 tahun kat Syria. Masya-Allah. Jadi daripada kecil sekolah menengah kat sana, tapi sebenarnya banyak saya belajar. Kita hari ni orang kata alhamdulillah kita dah berjaya. Sebenarnya berjaya itu Allah bagi pinjam. Tetapi nak dapat pinjaman Allah ini perlu ada usaha. Macam kita pergi bank lah. Allahu Akbar. Kita nak dapat pinjaman bank. Takkan bank nak bagi dia ketuk rumah kita, "Assalamualaikum, Nabil, saya nak bagi pinjaman bank." Tak, itu scammer namanya. Betul. Itu scammer namanya. Kita kena sediakan proposal, kena tulis isi maklumat, isi itu penjamin apa, baru hantar ke bank. Bank akan masuk mesyuarat, kemudian baru bank bagi. Itu pun bank akan tapis. Samalah juga macam kita nak berjaya atas muka bumi ni. Kita nak berjaya dunia ni, kena sampai untuk akhirat, kita kena usaha. Nak belajar, nak berjaya dalam hidup, kita kena belajar, kena ada ilmu. Kita nak hebat di atas muka bumi, kita kena ada usaha. Kerja siang malam, tetapi kita kena letak kerja kita itu ibadat untuk sampai akhirat. Itu sebabnya kalau kita, itu sebab kita tengok orang-orang tabligh yang keluar ramai-ramai tu, semua orang-orang hebat tu. Antaranya guru saya, Profesor Datuk Dr. Amin Imbi. Kalau Nabil tanya orang-orang tabligh, mesti kenal Amin Imbi. Mesti kenal. Orang hebat. Dia Profesor A. Profesor A ni profesor paling tinggi dekat UKM. Allahu Akbar. Janggut panjang. Tapi Masya Allah, sekarang ni dia pencen awal, dia pusing satu dunia pergi dakwah. Bukan orang calang-calang, orang hebat dalam pendidikan. Bayangkan Nabil, guru saya dia masa kat Syria, dia kata apa? Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata, "Aku tidak akan tinggalkan tempat ilmu ni. Tempat dia mengajar tu, aku tak akan tinggalkan tempat ini." Akhirnya Allah ambil umur dia dalam masjid, sedang mengajar dalam masjid, sedang baca hadis Nabi SAW. Masa tu dibom oleh Bashar Assad punya geng. Allahu Akbar. Kena bom. Tengok dalam YouTube ada. Kematian Ramadan Al-Buti. Syahid. Syahid Ramadan Al-Buti. Tengah mengajar, sebut nama Nabi, bom letup. Mati, meninggal dunia. Allahu Akbar. Tapi percayalah, bila kita buat apa yang Allah suruh, Allah akan jaga kita. Benar. Jadi ini semua pinjaman Allah, pinjaman Allah yang Allah nak bagi pinjam kat kita semua. Jadi saya ajak Nabil sebenarnya, nak ajak kongsi pengalaman lah. Kita santai di Nabil malam ni. Sebab ramai yang tonton ni sebab kita nak dapat ilmu, kita nak dapat pengajaran, nak dapat pengalaman daripada Nabil yang dulunya saya tahu Nabil pun selalu cakap Nabil dulu hanya dispatch daripada awal. Benar. Betul kan? Betul. Okey, benar Nabil. Betul. Kita mula daripada awal. Ada orang kata hidup ni senang lah. Orang kata apa, dah orang kaya, dia kaya sebab mak bapak dia kaya. Tapi Nabil, Allah bagi sekelip mata je. Benar, betul. Saya terang saya cakap Nabil, terang saya cakap Nabil, saya antara yang minat cara Nabil buat lawak masa jadi Maharaja Lawak dulu. Walaupun saya sibuk, tapi saya hanya tengok orang-orang tertentu je. Antaranya sahabat kita yang meninggal. Arwah Pak Yus. Arwah Pak Yus. Pak Yus tu sebelum meninggal kami jumpa dekat TV, dekat Astro. Dia cakap kat saya minta kat dia, Pak Yus doakan Ustaz. Dia kata apa? Ustaz, doakan saya juga. Saya pun tak tahu bila akan pergi. Seminggu lepas tu dia meninggal. Meninggal Kan Pak Yus meninggal. Apa jadi kat Pak Yus? Tengok-tengok Ustaz pun tak tahu, rupanya dia bagi duit zakat, duit derma dia setiap bulan kepada Mahat Tafiz RM5,000. Allahu Siapa Akbar. tahu dekat Perlis tu bila dia meninggal dunia orang penuh dekat masjid. Benar. Allah ambil. Ya Allah ya Tuhan. Ustaz kalau ingat cerita dia nak nangis kata.
Sedih kan? Itu Sedih. pasal tu Doktor, kita ni bila kita buat satu amal, kita buat, kita kena betul-betul kerana Allah Ta'ala kita buat. Kan? Sebab kita dah tengok banyak sangat contoh orang-orang, contohnya arwah Pak Yus ni. Kita dah tahu amal apa yang dia buat, tapi tiba-tiba bila dia meninggal, seramai-ramai orang hantar dia pergi dekat kubur. Seramai-ramai orang yang uruskan jenazah dia. Seramai-ramai orang. Betul. Orang-orang macam ni, kalau kita ni, orang kata ada fikir, apa yang dia buat yang sampai Allah, ini semua Allah punya. Betul. Apa yang Allah bagi. Allah bagi kita tengok, untuk kita sedar. Rupa-rupanya ini amalan dia. Tiap-tiap bulan dia ada wakaf duit dia untuk madrasah. Wakaf duit untuk madrasah maknanya dia menyokong usaha agama. Dia melahirkan anak-anak tafiz, anak-anak hafiz, anak-anak hafizah yang mengaji Al-Quran, yang jadi hafizah, yang bakal jadi Bilal, bakal jadi imam, bakal jadi ustaz-ustaz. Kan? Untuk buat usaha agama lagi. Supaya anak-anak kita ni takkan pernah putus daripada belajar agama, belajar mengaji. Ini kalam Allah ni kita kena ada dengan kita. Inilah penyelamat kita. Kan? Kita mati seorang-seorang, tapi Allah dah bagi tahu dah, Nabi dah bagi tahu dah, akan ada pendamping kau dekat dalam kubur nanti. Kalau engkau berteman dengan Quran. Kan? So benda-benda ni semua kita kena tahu, kita kena belajar, kita kena tahu. Dan sebab itulah macam yang doktor cakap kan, tengok orang mulia kan arwah Pak Yus tu. Kan? Betul. Muliakan dia. Seramai-ramai orang hantar dia sampai dekat kubur. Maknanya Allah muliakan dia. Allah punya kuasa, dia boleh muliakan satu orang, dia boleh hina orang dekat satu tempat yang paling mulia, dan dia boleh muliakan orang dekat satu tempat yang paling hina. Betul tak doktor? Betul. So macam itu antara benda lah yang kita nampak. Betul. So dekat situ pun kita boleh nampak apa satu amal Pak Yus yang Pak Yus buat sampai Allah muliakan dia. Bersedekah. Dia wakafkan sedikit pendapatan dia. So sama juga cerita arwah Pak Yus ni dengan apa yang jadi dekat saya. Saya ni kira living proof lah doktor. Living proof. Satu orang yang tak ada cita-cita, tak pernah pegang mikrofon daripada kecil. Saya tadika dulu doktor. Masa saya tadika dulu kan kena naik stage. Baca ABC. Baca ABC sampai habis, atas stage dapat pen. Saya sampai C je doktor. Allahu Akbar. Saya stage fright. Saya sampai C je. Itulah kali pertama saya naik stage masa saya tadika dulu. Lepas tu adik saya naik sambung. D, E, F, G, H. Adik saya dah bawa balik 4 pen masa tu. Saya tak dapat apa-apa. Umur saya 25 tahun. Tiba-tiba kawan-kawan saya ni, kita tengah duduk lepak-lepak. Dia kata, oi kau ni kelakar lah, ada potensi lah benda semua. Hujung minggu tu tiba-tiba dah berbaris nak masuk audition Raja Lawak. Tak pernah naik stage, tak pernah perform depan orang, tak pernah pegang mikrofon. Hari tu tiba-tiba boleh naik stage, boleh perform. Dekat audition tu boleh menang. Allah. Juri bagi menang. Lepas tu start daripada situ dia terus jadi sampai sekarang. Dia terus jadi sampai sekarang ni. Okey, sekarang ni kita nak tanya soalan. Macam mana boleh jadi macam tu sampai sekarang? Betul tak? Betul. Itu soalan dia. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, ini cerita dia yang saya ingat. Satu asar ni, saya masa tu dispatch lagi. Saya dulu dispatch doktor. Cerita ni dah banyak kali saya ulang. Tapi untuk tak apa. Jadi manfaat kita untuk semua kan. Ambil pengajaran. Kita ambil pengajaran. So masa saya jadi dispatch doktor, malam saya jual burger dekat Universiti Tengku Abdul Rahman. Setiap malam lepas habis berniaga, saya akan ada RM7. Saya dapat RM7. RM7 ni adalah ini je lah harta yang saya ada untuk besok. Okey, ni RM7 ni. Maknanya inilah belanja saya. Okey, besok tu saya boleh belanja RM5. Pagi sampai asar tu saya boleh belanja RM5. Sebab lepas asar saya kena isi minyak motor RM2. Daripada Taman Tun Dr. Ismail, nak ke Puchong masa tu, saya isi minyak motor saya tiap hari RM2.
Dia akan sampai ngam-ngam, minyak motor akan habis. Lepas tu saya kena naik motor dengan member saya satu lagi, tumpang dia pergi balik kedai burger. So satu petang ni dekat Masjid Taman Tun ni, saya keluar daripada masjid, ada satu orang pakcik ni dia tahan saya. Dia tahan saya, dia terus tanya, ada duit sikit nak bagi? Saya tanpa teragak-agak, saya terus keluar RM1, saya bagi. Saya terus keluar RM1, saya bagi. Saya bagi je. Saya macam, ambil lah pakcik. Dengan saya tahu, dengan RM1 tu, saya punya minyak motor half je lah. Maknanya nak ke Puchong memang halfway je. Jadi saya isi RM1, saya bawa sampai dekat LDP, minyak motor habis. Separuh jalan lagi saya tolak motor. Allah. Tapi masa tu doktor, dah menjadi kebiasaan orang macam saya ni tolak. Saya dah pernah tolak motor sepanjang Federal. Saya dah pernah tolak motor sepanjang NKVE. Saya dah pernah tolak motor sepanjang Elite. So setakat LDP tu tak ada masalah untuk saya nak tolak motor. Tapi doktor, rupa-rupanya kejadian yang saya cerita tadi tu, yang tiba-tiba boleh naik pentas, boleh bercakap atas pentas, boleh buat lawak atas pentas, pegang mikrofon semua. 2 minggu lepas saya bagi RM1 dekat pakcik tu. RM1 tu boleh buat saya menang aja lawak, dapat RM10,000, dapat kereta. Lepas tu menang bintang popular. Saya bintang popular masa tu total saya bawa balik je lah. Kan saya dalam 300 ke 400 ribu masa tu. Allahu Akbar. Allah punya kuasa. Allah nak bagi. Kalau saya tahu Allah nak bagi, saya tak bagi pakcik tu RM1. RM2 saya bagi. Mesti 2 kali ganda apa saya dapat sekarang ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kita tak tahu kan. Tapi itu cakap, kita ni Allah uji kita di waktu kita paling susah. Itulah waktu yang Allah paling nak tengok kita. Kita ni macam mana? Kan? Kalau saya tak bagilah, RM1 tu, mungkin saya dispatch yang sama. Saya jalani kehidupan yang sama, saya biasa tak ada apa. Tak bersama dengan doktor ini hari, tak ada mungkin ada manfaat untuk orang lain tapi tak semanfaat macam ni lah. Ini satu orang cakap satu peluang, satu ruang yang besar. Kita boleh peluang yang sangat besar, kita boleh fully utilize apa yang kita ada ni untuk bagi manfaat dekat orang lain. Kan? Sebaik-baik orang adalah orang yang boleh bagi manfaat dekat orang lain kan, betul kan? So tu saya cakap. So kita ni bila kita cerita ni, nawaitu saya, niat saya betul-betul nak bagi satu kesedaran pada orang. Siapa-siapa saja yang datang minta pada kita, tak banyak sikit pun, kita mesti bagi. Kita mesti bagi. Jangan, sebab bukan kita punya. Kan? Dan keadaan macam saya ni, saya dah lalu banyak fasa. Saya banyak fasa kehidupan. Saya dulu pernah jatuh, lepas tu Allah bagi setinggi-tinggi tempat. Lepas tu pernah jatuh juga kan. Kita alpa, kita leka, kita banyak buat khilaf. Tapi kita tak pernah lupa amalan ni. Kita tak pernah lupa amalan memberi itu. Bila kita belajar betul lah. Solat ni kau merompak ke, kau mencuri ke, kau buat yang jahat ni, bila kau tak tinggal solat, Allah akan betulkan kau. Kan? Kau buatlah jahat macam mana pun, tapi kalau kau tak tinggal solat, kau tak tinggal sedekah, kau tak tinggal amalan-amalan yang baik ni, Allah akan satu hari nanti Allah akan betulkan kau. Allah akan bawa kau ke jalan ni. Saya tak sangka satu hari nanti saya akan boleh duduk dengan orang tabligh, boleh kita join dia orang buat usaha agama, kita jadi menangis, kita jadi sayang sangat dengan Nabi. Kita dengar cerita pasal Nabi je, kita sedih, kita nangis, kita macam kita jadi semangat, kita nak sambung usaha Nabi. Apa yang Nabi buat dengan sahabat-sahabat buat, kita nak sambung, kita nak buat. Kan? Siapa sangka doktor, kehidupan satu orang macam saya ni yang tak ada apa-apa. Saya, mak bapak saya tak ada daripada belah saya, saudara mara saya atau pakcik atau bapak saya ke kawan bapak saya ke yang artis, seorang pun tak ada. Maknanya kefahaman nak menjadi seorang selebriti tu dalam jalur keluarga saya ni tak ada. So tak pernah terfikir, tak pernah ada cita-cita tu, tak pernah langsung. Tengok artis pun tak pernah, doktor. Tengok artis pun tak pernah. Live, tengok artis live depan mata tak pernah. So kita tak ada keterujaan itu.
keinginan itu untuk menjadi seorang selebriti yang kita nampak tu tak ada. Sebab kan ada yang selebriti yang memang dia nak jadi selebriti, dia masuk sekolah suara, dia masuk teater, dia masuk audition, saya masuk audition pun kawan-kawan yang ambil IC pergi kena dengan saya, pergi isikan borang semua doktor. Ya Allah. Itu dah, tu cakap Allah. Ya. Allah punya perancangan tu. Allah punya perancangan tu. Kan? Tapi dia memang take time lah. Untuk saya dia memang Allah bagi kesedaran tu, bagi sedar sampai kita betul-betul sedar lah. Sampai kita betul-betul sedar lah. Alhamdulillah. Dan saya hari-hari doa dengan Allah. Ya Allah, bila kita dah dapat sedikit lah kan kenikmatan dalam solat, kita dah ada sedikit kefahaman agama, kita dah buat usaha agama ni, kita doa dengan Allah, ya Allah, aku tak nak keluar daripada suasana ni. Ya Allah, kekalkanlah aku dalam suasana ni sampai kau ambil nyawa aku, ya Allah. Kan? Sebab kita dah tahu dah, dunia ni sementara, sekejap sangat. Dah lah sekejap sangat, olok-olok pula tu. Kan? Maulana Ali Yusof cakap apa? Geran tanah aja dah tipu berapa ramai orang geran tanah. Betul tak? Betul, Betul. Kita kalau beli tanah aja berapa banyak nama dekat geran tanah. Semua orang kena tipu. Kan? 10-11 nama orang kena tipu. Kau meninggal, tanah pergi kat orang lain. Kau meninggal, tanah pergi kat orang lain. Kau meninggal, tanah. Tak ada seorang pun yang dapat berjaya bawa tanah dia tu bersama-sama dengan dia ke dalam alam kubur. Tak ada satu orang pun yang dapat bawa pergi dekat alam barzah tanah dia tu. Cakap, ni lah tanah aku yang aku beli dekat dunia tu. Tak ada. So inilah tipu daya dunia yang Maulana Ali Yusof cakap kan, yang sampai sekarang orang boleh bergaduh pasal tanah, boleh bergaduh pasal harta. Kan, sanggup putuskan silaturahim adik-beradik, sanggup tak putuskan silaturahim dengan mak bapak sebab tak bagi tanah apa benda semua. Sedangkan ni semua Allah bagi pinjam sekejap saja. Kita nampak seronok dekat dunia ni sampai kita terleka, kita terlupa satu kehidupan abadi yang penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan dekat syurga nanti. Kalau dekat dunia ni kita sabar dan kita reda, tak ada satu pun yang dekat dunia ni kita punya. Semua Allah punya. Dan kefahaman ni kita boleh dapat bila macam saya jujur cakap dengan doktor, saya dapat kefahaman ni betul-betul bila saya join tabligh je doktor. Saya join tabligh ni baru Allah buka minda tu, Allah luaskan minda tu. Sampai apa je yang kita hilang tu dia dah jadi. Saya nak cerita dengan doktor lah apa saya hilang hari ni. Ya. Ini baru jadi tadi. Menarik. Allah. Saya tadi terharu bila tim doktor cakap kalau nak ajak isteri Alia saya untuk join sekali boleh. Saya jadi sedih sebab isteri saya sekarang ni berada di hospital. Kita baru keguguran tadi petang tadi. Baru keguguran inilah rojiun kan. Kita anak keempat saya. Kan, saya dah ada 3 orang anak perempuan, ni anak keempat. Saya masa pergi check minggu lepas, saya dah macam ya Allah seronoknya dah nak dapat yang keempat. Kan, dah nak dapat yang keempat ni, saya pun doa ya Allah kan, bagi aku satu anak lelaki insya-Allah ke perempuan ke saya tak kisah. Kan, tapi bila tak jadi macam ni, bila kita hilang, Alia saya ada dekat hospital, saya ada dekat luar ni, saya tengah keluar tabligh 3 hari ni bersama dengan jemaah 40 hari ni ada. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Ni tengah keluar ni. Tapi bila keadaan ni kat masjid berlaku, yang ni kita ada dekat satu markas lah, dekat satu tempat kita keluar. Somewhere. Kan kita tengah keluar ni dengan jemaah-jemaah semua ni. Tapi bila saya balik daripada hospital tadi, ustaz-ustaz semua tengok saya, dia orang dah tahu berita ni, dia orang cakap saya, kita pula yang sedih, Nabi macam tak sedih je, okey je kan, macam tu. Bila kita dah ada kefahaman semua ni Allah punya, kan, Allah yang menentukan segala-galanya, dan kita dah buat usaha kita. Kan, kita tak pernah tinggalkan usaha kita. Kita tak pernah bertuhankan tawakal. Kan, kita betul-betul buat usaha, lepas tu baru kita serah dekat Allah, tapi ketentuan dia hanya ada pada Allah. Allah is the best planner, kan. Kita tak ada apa pun.
Kan Allah je yang tahu kan apa yang dekat depan, apa yang dekat belakang, apa yang akan jadi sekarang. Tapi bila kita dah ada kefahaman tu, apa je yang jadi, kita jadi Allahu Akbar. Semua Allah punya, tak ada masalah. Kan? Kita syukur. Apa je yang Allah decide ini hari, apa je yang jadi ini hari, kita syukur. Dan yang paling saya rasa terharunya, isteri saya pun dia boleh terima, dia pun tenang. Kan? Dia tak ada nak blame siapa-siapa, tak ada nak salahkan siapa-siapa ke apa ke. So berbeza, suasana tu berbeza dengan kita dulu macam mana bila kita tak dapat sesuatu, bila kita nak sangat sesuatu, bila kita tak dapat, kita jadi marah, kita jadi murung. Dengan keadaan kita sekarang ni, bila kita tak dapat, kita jadi macam Allahu Akbar, tak apalah. Kan? Allah know best. Allah je yang tahu. Kan? Jadi itu yang buat kita jadi rasa macam Allah. Kita ada sedikit rasa seronok sebenarnya. Kita ada sikit rasa seronok sebab apa? Kita boleh rectify satu benda yang buat apa kita nak marah-marah kan? Buat apa kita nak blame siapa-siapa sedangkan kita tahu ni semua Allah punya. Kan? So itu yang buat kita rasa kuat lah, Doktor. Kita rasa ada sedikit kekuatan lah. Sedikit kekuatan, mungkin kekuatan iman sedikit yang saya sendiri boleh rasa. Dulu saya tak ada benda-benda ni, Doktor. Dulu saya murung. Dulu saya baca komen ni kalau kita tengah borak ni, kalau ada naik komen kat bawah ni kata tak kelakar pun, saya murung. Saya boleh jadi moody the whole day sebab kerana dia satu komen dia. Saya boleh jadi macam engkau siapa nak cakap aku macam tu? Engkau tak kenal aku. Engkau tak ada dekat tempat aku kan. Tapi bila kita dah belajar, kita dah tahu apa yang penting dalam hidup kita ni. Penting dalam hidup kita ni, kita taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kan? Selesai. Kita nak ada, lepas tu benda yang paling penting yang kita nak kena ada ni adalah kesedaran iman. Kita nak tahu, aku ni ada iman ke tak ada iman. So benda ni saya tengok dekat video Ustaz Somad. Ada satu ingat Doktor ingat tak PKP yang 1.0 dulu? 1.0. Masa tu kan Allah, masa tu semua orang kan, netizen kan, ada kerajaan kan, kerajaan netizen kan. Artis ni jangan salah cakap je, memang kenanya. Saya pun terbalik juga. Saya pun kena. So masa saya kena, Doktor, ada satu hari ni saya kena berhari-hari. Saya dah jadi macam kita dah tak boleh keluar rumah. Tak, masa tu kita tak boleh keluar rumah. Suasana tu suasana baru. COVID ni Belanda, kerja tak boleh. Lepas tu kita duk fikir, macam mana ni keluar tak boleh. Masa tu pula hari-hari manager saya call cakap show cancel. Show ni cancel, show tu cancel, show ni cancel. So kita punya stress level tu dah lain tau, Doktor. Betul. Faham. Lepas tu pula gaduh pula dengan netizen. Netizen bagi artis ni macam pelik lah masa tu. So saya punya stress level masa tu, saya cakap, saya sampai dengan anak-anak semua jadi marah. Tak boleh cakap sikit, tak boleh. Saya jadi marah dengan isteri, jadi semua benda tak kena. Ini tak kena, tu tak kena. Saya nak jadi macam nak duduk sorang-sorang tu. So satu hari tu, dalam keadaan saya macam tu saya buka saya buka je YouTube, saya main tekan je. So keluar video Ustaz Somad. So keluar video Ustaz Somad. Mula saya tak berapa nak endah sangat lah. Saya biar je video Ustaz Somad tu dia terbuka je. Tiba-tiba, Doktor, keluar satu, kira macam Ustaz Somad cakap benda ni. Dia kata, kita ni hidup, kalau kita ni sedih kerana kita ni gembira kerana satu komen cakap awak ni handsome lah, kelakar lah awak ni. Kita gembira sepanjang hari kerana satu komen tu, dan kita jadi sedown-downnya kerana satu lagi komen yang cakap kau ni tak bagus lah, kau ni tak kelakar lah, kau ni tak handsome, kau ni buruk lah. Kita jadi sedown-downnya pasal komen tu daripada makhluk. Dia cakap itu tandanya kita ni tak ada iman. Allahu Akbar. Masa dia
cakap tu doktor, dia terus masuk kat hati saya. Saya menangis doktor. Saya cakap, ya Allah, aku ni tak ada iman ke? Saya cakap, takkanlah sampai macam tu sekali kan. Sebab itulah suasana dan itulah situasi yang sedang berlaku pada saya. Kita baca komen daripada orang yang kita tak kenal, kita jadi down, kita jadi stres, kita jadi sampai marah isteri kita yang jadi tulang belakang kita selama ni. Anak-anak kita yang selama ni kita buka pintu, kita tengok dia orang hilang segala masalah. Tapi kerana 1-2 komen tu yang kita baca, kita boleh jadi stres, kita boleh jadi down macam tu. Saya cakap, rupa-rupanya aku ni tak ada iman. So saya cakap dengan diri saya, aku tak nak jadi orang yang tak ada iman. Rugilah aku sekiranya aku ni hidup dalam dunia Allah SWT yang sekejap ni dalam keadaan kehidupan aku ni tidak beriman. Masa tu doktor terus berubah doktor. Allah. Berubah terus saya. Saya lepas tengok video tu saya terus ambil air semayang apa semua. Saya solat taubat apa benda semua. Lepas tu doktor, saya baca orang lepas tu seminggu 2 minggu lepas tu bila saya baca ada orang komen semua dah tak rasa apa-apa doktor. Allahu Akbar. Allahu Akbar doktor. Itu yang kita cakap tu. Bila kita dah ada itu, saya memang cakap memang dia kadang-kadang benda-benda macam ni memang Allah bagilah. Allah bagi kita, betul. Allah bagi kita kesedaran tu. Hidayah milik Allah. Hidayah memang milik Allah lah doktor. Dia Allah memang bagi benda tu sebab benda tu mungkin ada orang dapat, dia tak dapat rasa apa-apa. Tapi dekat kita, dia punya kesan tu dahsyat doktor. Sampai sekarang baca komen ke apa benda ke, memang dah tak ada load, tak ada apa-apa. Dia jadi macam tak ada kesan langsung. Ya. Kan? Sebab tu sekarang ni doktor, saya nak mengajak semua yang menonton ni, semua kan macam kita ni, orang-orang yang lemah-lemah tengah belajar-belajar ni, kelilingi diri kita ni dengan orang-orang yang soleh. Kelilingi diri kita ni dengan orang-orang alim. Kita kena cari. Kan? Iman ni kita kena cari. Kita kena usahakan iman kita. Kan? Kita kena tingkatkan iman kita. Kita kena belajar macam mana nak jadi orang yang ada iman. Sebab iman ni dekat dunia ni je, daripada cerita saya ni, kalau orang kata simplify kan, iman ni lah penyelamat segala-galanya. Betul. Iman tu lah penyelamat segala-galanya. Tak ada masalah yang iman tak boleh selesaikan. Orang yang ada iman, dia boleh selesaikan semua masalah. Betul lah doktor Betul. Setuju. Ada iman je. Macam mana nak dapat iman ni? Taat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Kan? Mesti boleh dapat iman ni. Kan? Kita pelan-pelan, kita sama-sama. Ramai yang tengah tengok ni. Sama, saya orangnya yang memang saya tahun ni baru boleh mengaji doktor. Tahun ni. Alhamdulillah. Tahun lepas, syukur alhamdulillah. Tahun lepas saya tahu muka depan mukadam tu alif batas sampai ya je. Itu je yang saya tahu. So kepada kadang-kadang orang ingat kita ni, alah dia memang pandai ngaji dah daripada dulu kan. Macam doktor duduk Syria, doktor ni saya bagi tahu saya punya part ni tahun ni doktor baru boleh baca. Saya Al-Fatihah saya rupa-rupanya selama ni salah. Saya duduk keluar tabligh, duduk dengan Ustaz Malik semua, Ustaz Syed Putra semua, baru sekarang pun salah agaklah lagi, tapi tak sesalah dululah. Kan, tapi Allah nak tengok effort kita nak perbetulkan diri kita, bacaan kita betulkan bacaan kita tu seumpama kita betulkan diri kita. Kita usaha ke atas itu, kita betulkan bacaan Al-Fatihah tu. Kan? Kita betulkan, kita nak, maknanya Allah tahu. Kalau kau dah boleh nak betulkan bacaan kau, maknanya kau nak perbetulkan diri kau. Aku akan bantu kau dekat situ. Kan? Kalau kita mengharapkan makhluk untuk betulkan diri kita, kita tak akan berjaya. Kan? Makhluk tak boleh bantu kita untuk betulkan diri kita. Allah boleh bantu kita untuk betulkan diri kita. Tapi kita kena letak effort kita. Kita kena tunjuk dekat Allah. Apa effort?
Apa effort kita untuk kita betulkan diri kita. Itulah cara dia. Kita betulkan bacaan Al-Fatihah kita. Kita hari-hari cari, Ustaz, saya nak belajar mengaji, Ustaz. Kita nampak luaran, satu orang macam nak belajar mengaji. Tapi, kan, rohani dia adalah satu orang ni yang nak betulkan diri dia. Dan Allah akan bantu dari segi tu. Aku akan betulkan diri kau. Aku akan lorongkan kau. Aku akan hantar orang-orang yang betul dekat kau. Tak ada orang yang akan tipu kau. Aku hantar ustaz yang betul. Kan? Makin lama makin betul bacaan kau, kehidupan kau akan makin betul. Pemikiran kau akan makin betul. Kan? Amal-amal kau akan makin betul. Kan? Dan kita, satu orang yang dia nak jadi orang yang soleh, dia akan beralih daripada satu amal ke satu amal yang lain. Dia bangun pagi. Dia buat amal, baca doa bangun tidur. Kan? Lepas tu dia buat amal wuduk. Lepas tu dia buat solat sunat wuduk. Lepas tu dia buat tahajud. Dia buat taubat. Dia buat hajat. Lepas tu dia azan subuh. Lepas tu dia buat qabliyah subuh. Lepas tu dia buat subuh. Lepas subuh dia buat pula zikir 300 tu kan. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100. Astaghfirullahalazim 100. Lepas tu dia buat taklim pula, baca taklim dengan isteri, dengan anak-anak dia. Kan? Lepas tu dia mengaji pula lagi kan. Lepas tu baru dia pergi buat amal-amal yang lain lagi kan. So ini satu rutin yang saya belajar dekat tabligh, yang saya amalkan dekat rumah saya. Doktor, ini anak saya yang umur 8 tahun cakap saya rasa macam sedih sangat saya nak cerita. Doktor, saya cerita kat ustaz saya pun. Tak apa. Silakan. Kan? Amal-amal yang saya cakap tadi doktor tu, bila kita amalkan, anak saya umur 8 tahun doktor. Anak saya umur 8 tahun, yang first umur dia 8 tahun doktor. Masa tu saya nak, lepas saya balik daripada keluar tabligh kali yang pertama tu, saya ikut amalan tu sampai saya nak keluar yang kali kedua. Bila saya nak keluar kali kedua, masa tu saya tengah pack baju saya. Anak saya yang umur 8 tahun ni masuk bilik, dia tanya, Daddy nak pergi mana? Daddy nak pergi mengaji ke? Saya kalau cakap tabligh dengan dia kan banyak pula tanya dia kan. Saya cakap saya nak pergi mengaji je. Doktor, dia cakap apa tau doktor? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cakap apa tau doktor? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cakap, I like this new daddy. Allahu akbar. Anak kita doktor, dia boleh cakap I like this new daddy. Dia kata this new daddy better than the old one, dia kata. Lepas kita balik tabligh tu doktor, anak kita umur 8 tahun boleh nampak perbezaan kita. Dia boleh nampak cara kita cakap kan. Cara kita cakap selama ni kita tak sedar doktor. Kita ingat kita king of the house. Apa kita cakap betul, apa kita buat betul. Rupa-rupanya anak kita boleh nampak doktor. Anak kita boleh nampak kita macam mana. Sebelum saya keluar tabligh, lepas saya keluar tabligh, dia boleh tegur saya macam tu. Doktor, saya menangis kat situ doktor. Saya cakap Allahu Akbar. Satu anak umur 8 tahun boleh nampak beza satu orang ayah. Dia cakap I like this one, this new one, this I like this new daddy, kata. Daddy pergilah, selalulah pergi ngaji, dia kata. Sebab dia nampak tu. Itu saya cakap, bila kita dah ada walaupun sikit Allah bagi kita kefahaman agama tu, tapi impact dia Allah dekat keluarga kita sendiri tu, baru kita sedar tu kan. Selama ni kita ingat kita yang cari duit untuk bayar rumah kita, yang sediakan makan minum atas meja kita, yang sediakan atap atas kepala isteri anak kita. Kita ingat apa je kita buat betul. Tak ada tu. Tak ada. Semua dengan kuasa Allah. Semua Allah punya. Kan? Tapi walaupun kita dah buat persediaan yang macam tu punya hebat pun, dengan wang ringgit pun, satu anak umur 8 tahun boleh nampak beza bapak dia sebelum dengan selepas kan. Bapak dia dah ada buat amalan. Doktor, saya ajibnya doktor. Kalau kita ni dah biasa bangun tengah hari doktor, bertahun-tahun bangun tengah hari doktor, sangat ajib kita boleh tiba-tiba bangun pukul 4, pukul 4:30 untuk tahajud doktor. Boleh terus buat doktor. Boleh terus bangun macam tak ada masalah. Boleh bangun, boleh mandi, boleh tahajud. Tajib ke doktor? Satu perkara tu yang Allah bagi kita.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan? Tak ada daya melainkan daya yang Allah bagi pada kita kan. Kita nak solat pun Allah yang bagi daya tu dekat kita kan. Tengok Allah bagi daya tu sampai kita bangun kita jadi macam Allah doktor dulu ya Allah. Kita tak payah cakap lah kan siapa yang ada yang tengah tengok ni kan. Kita ya Allah nak bangun tu punya beratnya ya Allah kan. Lepas tu kita bangun, kalau kita dapat bangun pun apa yang kita pakai itulah yang kita subuh. Itu pun dengan tak mandinya, gosok gigi sikit-sikit, nak ambil wuduk macam tu kan. Lepas tu baca dalam keadaan doktor, saya nak kongsi dengan semua yang menonton lah. Doktor memang kita tengok doktor pun kita tahu doktor punya amalan memang insya-Allah dahsyat. Tak ada, kita kan? Sama-sama kita ya Allah kan. Bila kita ni ada kita selalu buat apa tau dengan Allah. Kita selalu selekeh tau dengan Allah. Kita selalu perlekehkan Allah. Sebab kita semayang, kadang-kadang bila kita semayang subuh tu, kita dalam keadaan yang selekeh. Kita tak pernah bersiap. Apa yang kita ada tu, sebab kita cakap Allah, kita macam secondary kan. Kita macam secondary kan pertemuan kita dengan Allah. Kita tak letak dia nombor satu. Sedangkan dia pencipta kita. Ya Rob. Ya Rob. Maha Tuhan punya segala-galanya. Raja segala raja. Allahu Akbar. Kita nak pergi meeting, kita boleh beli suit harga 1,000 lebih. Kita boleh beli kasut harga 800 lebih. Kita boleh beli tie. Kita boleh beli minyak wangi. Occasionally for the meeting. Sebab apa? Kita nak jumpa dengan satu orang yang nak bagi kita projek. Nak bagi kita duit yang tak lama pun. Bukan boleh kekal sampai bila pun duit tu pun. Kan? Tapi kita punya persiapan untuk jumpa makhluk dengan persiapan kita untuk jumpa yang maha mencipta kita ni berbeza. Allahu Akbar. Saya belajar dengan ustaz-ustaz saya, doktor. Bila kita betul-betul bersiap untuk Allah, kita mandi, kita wangi-wangi, kita pakai jubah yang kita gosok, kita beli songkok yang cantik, yang mahal, yang memang kita, ya Allah aku nak jumpa kau ni ya Allah. Walaupun dia hanya sekadar subuh je kan. Dia subuh untuk orang macam yang dengar, alah subuh. Tapi subuh tu, subuh yang mungkin itu subuh terakhir kita lah. Kita buat setiap waktu kita tu, itulah mungkin waktu terakhir kita. So kita bersiap untuk Allah. Ya Allah doktor, saya bagi tahu doktor, dia punya perubahan ni orang tengok kita tu lain doktor. Kita muliakan Allah, Allah buat makhluk lain boleh muliakan kita. Tengok Allah. Kita dengan pandangan yang hormat. Kan? Tengok kita dengan pandangan yang baik. Pandangan mereka pada kita tu baik. Dengan kuasa Allah aja kita boleh buat ni. Tapi kita kena muliakan siapa? Kita tengok kita berbaik sesama makhluk. Tapi kita muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Kan? Kita bersiap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan tak tahu kita bersiap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mesti tahu punya. Kan? Kita bangun tu kita dengan niat itu Allah. Aku nak kena bangun ni, aku nak kena tahajud ni, aku nak kena bersiap ni, mandi wangi-wangi tu, mandi pun dengan niat. Allah nak mandi tahajud apa benda semua kan. Lepas tu pakai jubah yang malam tadi pula kita dah gosok macam kita nak pergi jumpa girlfriend. Betul. Itu. Itulah benda-benda yang dia nampak macam alah. Kan? Tapi bila kita dah ada lain lah betul. Bila kita dah ada rasa kecintaan kita pada Allah ni. Kan, sayang pada Allah ni kan. Kita menghargai apa yang Allah bagi kita ni. Lepas tu pula kita rasa macam ya Allah kita rasa macam terhutang budi yang teramat sangat pada Nabi kita sendiri tu doktor. Lain kehidupan kita doktor. Lain pemikiran kita lain, pandangan kita lain. Lain doktor. Allahu Akbar. Itu yang Nabi punya Allahu Akbar. Lagilah kan. Nabi dengan sahabat-sahabat, dengan cara Nabi. Nabi satu contoh manusia yang paling agung yang kita kena tengok, yang kita kena belajar, kita kena seboleh-bolehnya nak jadilah macam tu. Kan? Ini Allah. Satu orang yang akan bantu kita dekat padang mahsyar nanti. Kan? Kalau kita hari ni kita tak sebut, kita tak selawat atas Nabi, kita tak nak ikut cara Nabi, takkan Nabi nak tolong kita dekat akhirat nanti. Nabi tak tengok kita. Betul. Kalau sekarang ni kita tak buat apa yang Nabi buat, kita tak usahakan apa yang Nabi usaha. Tak kerana usaha Nabi dengan sahabat-sahabat ini hari, kita semua tengah sembah pokok, sembah batu, sembah matahari, sembah langit. Allahu Akbar. Kita tak tahu kita tengah sembah apa. Kan? Ada ke rumah kita
lagi kecil daripada rumah kita, rumah Tuhan kita lagi kecil daripada rumah kita, dekat luar ada buah-buahan. Tak masuk akal lah doktor. Tak masuk akal. Satu benda yang kita, satu kefahaman, kita kena, kalau kita dah ada satu kefahaman agama, bila kita tengok benda-benda macam ni, kita jadi macam doesn't make sense. Apa yang korang sembah ni betul-betul tak masuk akal. Tuhan bagi kita rezeki, Tuhan bagi kita makan. Kita kena letak makanan ke dekat tempat, dekat rumah Tuhan tu? Tak masuk akal lah doktor. Kita fikir logik je cukup kan. Tapi itu pasal tu usaha dakwah tu penting. Sebab kita kena, bila kita tengok China, kita kena tengok India, kita kena tengok diorang dengan satu pandangan yang kesian. Ya Allah, hai. Apalah nasib diorang nanti dekat akhirat nanti terbakar sebab tak dapat kefahaman agama, tak dapat hidayah daripada Allah. Itu yang kita kena selalu salahkan diri kita tu. Ya Allah, aku tak cukup buat usaha agama kau. Ya Allah, ya Allah bantu aku. Ya Allah, pilih aku untuk buat usaha agama kau. Ya Allah. Allahu Akbar. Betul, banyak sangat yang saya cakap betul. Menarik sebab kita nak perkongsian. Sebab sekarang ini pun ada yang merasakan bahawa bila berlakunya PKP, hidup mereka dah tak terurus. Mereka macam tidak ada tempat gantungan, ada yang nak bunuh diri, ada yang sampaikan. Jadi itu sebab bila Nabi bagi tahu bahawa hidup kita ni senang pun Allah uji, susah pun Allah uji. Kita bila ada nikmat Allah uji. Orang kaya Allah uji. Antara Allah uji, pertama, Allah uji dia tidak boleh bersyukur. Bila dia kaya, Allah uji dia dengan apa? Allah uji dia dengan kufur, takbur. Sombong. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita ada duit, kita nak tunjuk kita punya kekayaan, tunjuk kita punya duit, tunjuk kita punya kereta. Sedangkan Allah bagi pinjam je. Yang Allah suruh kongsi ialah yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, ala bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat Tuhan yang kamu kena kongsi tu ialah zakat, sedekah, wakaf, hibah, kongsi makanan, belanja orang makan. Itu nikmat yang Allah suruh bagi, bukan suruh sombong. Ni tunjuk gambar dalam Facebook, Instagram tu ujian. Ujian. Itu sebabnya kadang-kadang bila Allah uji dengan kesusahan, itu juga satu ujian. Allah nak bagi tahu, kamu bersyukur tak dengan apa yang aku bagi sebelum ni? Benar. Allah, sekarang ni Masya Allah, Ustaz duk tengok kan kawan-kawan kita yang dulunya mewah, yang dulunya tak berjimat cermat, bila jadi PKP 1.0, 2.0, 3.0, semua mula terfikir, ya Allah, kenapalah aku tak ambil takaful? Ya Allah, kenapalah aku tak menyimpan? Ya Allah, kenapalah aku tak, orang kata apa, tak berjimat cermat? Ya Allah, kenapa? Ini yang Allah kata, aku nak uji kamu untuk kamu bermuhasabah. Itu je. Benar doktor. Alhamdulillah. Itu sebabnya saya ada satu benda nak tanya pada Nabil lah. Ada orang tanya, ramai yang tanya dan doakan Nabil. Okey Nabil, apa nasihat Nabil kepada adik-adik kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kat luar sana yang mereka ni Allah uji dengan nikmat. Allah uji dia dengan kemewahan. Ada juga yang Allah uji dengan kesusahan. Tetapi semua mereka ini tidak ingat kepada Allah. Apa nasihat Nabil? Dekat soalan tadi pun doktor dah bagi tahu dah. Orang tidak ingat kepada Allah, itu kepala dia. Kan doktor, bila kita tengok satu iklan tu dia cakap apa ni? Berilah sumbangan kepada madrasah ini, berilah sumbangan kepada, marilah sama-sama kita beri sumbangan kepada masjid ini. Yang sebenarnya doktor, madrasah dengan masjid itu tak berhajat pun pada kita. Kita yang sepatutnya berhajat kepada untuk beri sumbangan itu. Kan, itu satu peluang, itu satu lintasan yang Allah hantar pada kita untuk kita buat amal, untuk kita menabung di hari akhirat kita. Itu sampai tu. Itu lintasan tu itu kita yang berhajat kepada nak berwakaf, kita yang berhajat kepada yang nak sedekah tu. Bukan dia orang tak berhajat pada kita. Kita tak bagi pun masjid itu tetap akan didirikan. Kita tak bagi pun madrasah itu tetap akan naik dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, saya dah jumpa banyak dengan ustaz-ustaz ni, dia orang ni semua ustaz-ustaz yang level terjun dengan tawakal. Tak ada duit, tak ada apa, tapi madrasah jadi 2 tingkat, siap ada kuda, siap ada lembu 400 ekor semua. Allahu Akbar. Allah punya kuasa tu, terjun dengan tawakal tu. Semua dia tawakal. Dia tak pernah pun minta-minta.
Tak pernah dia buka pintu meminta-minta tu. Allahu Akbar, kan? Jadi kepada yang abang-abang, akak-akak kan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT yang sedang menonton ni semua ni, kita kena selalu berhajat pada amal untuk dekatkan diri kita dengan Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah ni adalah satu kejayaan. Kita buat amal ni satu kejayaan. Orang yang ada kefahaman agama, apa je yang dia buat untuk Allah, berjaya atau tidak, dia dah berjaya dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, betul. Dia akan berjaya punya. Dia buat je, dia taat perintah Allah, dia ikut cara Nabi Muhammad SAW, dia study sahabat-sahabat punya sifat macam mana, 6 sifat ni semua macam mana, dia yakin dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah, kan? Dia solat, dia zikir, dia ikram muslimin, kan? Dia buat khuruj, dia pergi tabligh semua. InsyaAllah Allah akan bersama dengan dia daripada dunia ni sampai akhirat. Dekat akhirat nanti akan dapat syafaat Nabi, syafaat Quran. Semua ni bantuan-bantuan yang sekarang ni kita tak nampak tapi dia akan datang. Dia pasti dan pasti, kata Ustaz Malik, dia pasti dan pasti dengan kepastian yang jitu. Dia akan jadi di padang mahsyar nanti, dia akan jadi. Tak payah tunggu padang mahsyar, doktor. Dekat dalam kubur tu sendiri dia akan jadi. Betul. Ni sekarang ni kadang-kadang kita skip daripada kehidupan kita dekat dunia ni terus ke padang mahsyar. Sedangkan dekat kubur tu sendiri adalah waktu yang akan define macam mana perjalanan kita nak ke padang mahsyar. Dekat kubur tu sendiri dah bermula dah. Kan? Adakah kita akan, bila kita ditanam nanti kita akan bangun dan kita akan lihat kubur kita seluas mata memandang dan Allah buka satu pintu syurga dan kita dah boleh dapat bau-bauan daripada syurga untuk kita nak tunggu hari yang kita dibangkitkan semula, ataupun kita buka je mata, rusuk dengan rusuk kita dah bertemu bila Allah rapatkan tanah tu, kan? Belum campur lagi yang kala jengking dengan ular semua datang, kan? Tibai kita dekat dalam kubur tu. Selama mana kita nak berada dalam keadaan tu, nak tunggu hari kita dibangkitkan semula dan kemudian kita nak diadili pula dekat padang mahsyar. Bila lantai dia dibuat daripada tembaga, langit dibuat daripada tembaga, Allahu Akbar. Ada yang orang berjalan menggunakan muka, kepala kat bawah, kaki kat atas. Kita kalau boleh, kita nak dapat VIP lane. Fast lane, tanpa perlu dihisap. Kita nak masuk dekat dalam syurga. Kita kena buat usaha agama mulai daripada hari ni. Semua yang sedang menonton video ni dah kena cari jalan. Macam mana aku nak buat usaha agama ni? Dah kena tanya dah mana-mana apa ustaz tu, tengok ustaz yang pendakwah dekat Instagram dan apa semua. Dah boleh. Saya dapat banyak doktor, orang DM, bang saya nak join tabligh, macam mana saya nak join? Seri Petaling tu memang boleh terima je ke semua orang apa semua? Allah, jalan Allah ni terbuka luas untuk semua. Kan? Kita pasang niat je, kita pasang niat saja pun Allah dah terima dah taubat kita. Allahu Akbar. Satu orang dia bunuh 99 orang. Dia tanya satu orang, Ustaz, saya dah bunuh 99 orang, Allah terima tak taubat saya? Allah tak terima lah taubat kau. Dia tikam Ustaz tu genap 100. Kan? Lepas tu, dia cari lagi. Jumpa pula satu orang alim, dia tanya dengan satu orang alim ni yang buat usaha agama ni. Kan? Orang alim, aku dah bunuh 100 orang. Semalam 99. Tadi aku tanya satu ustaz, dia kata Allah tak terima taubat aku genapkan 100. So aku nak tanya sekarang, kalau aku nak taubat Allah terima tak? Jangan jadi 101 dia kata. Orang alim tu kata, Allahu Akbar. Allah terima taubat kita semua. Kan? Di saat kita nak bertaubat tu saja pun Allah dah terima taubat kita. Cuma sekarang ni kau kena tukar suasana kehidupan kau. Kalau kau duduk di satu kampung yang semua orang pembunuh, memang kau akan sampai bila-bila jadi pembunuh. Jadi kau pindah. Ada satu kampung ni, dekat kampung ni semua orang alim. Jadi dalam perjalanan dia nak ke kampung orang alim ni pun Allah dah cabut nyawa dia dan dia meninggal dalam keadaan dia dah tak ada dosa. Allahu Akbar. Jadi kita hari ni kita dah kena pasang niat dah. Kita dah kena niat, ya Allah, aku nak jadi orang alim, aku nak jadi orang yang soleh, aku nak jadi orang hafiz. Ustaz Malik kata, ustaz saya kata, Ustaz, kalau kita hari-hari niat kita nak jadi seorang hafiz, walaupun hari ni kita baru baca Iqra 1, kalau kita meninggal dalam kita
nak pergi belajar mengaji Iqra' 1 ni, Allah akan bangkitkan kita bersama dengan para hafiz di padang mahsyar nanti. Betul tak? Betul kan? Allahu Akbar. Betul. Semua bermula dengan niat saja. So hari ni kepada semua kita pasang niat. Kita pasang niat, kita nak jadi orang soleh, kita nak jadi orang baik, kita nak jadi orang yang buat usaha. Kita nak buat usaha, kita nak jadi da'i Allah, kita nak jadi ustaz, kita nak jadi ustazah. Kan? So insya-Allah Allah akan lorongkan kita ke jalan kepada dia, insya-Allah. InsyaAllah. Saya sebenarnya Nabil, satu perkara yang saya nak kongsi. Kadang-kadang bila kita jaga Allah Ta'ala, jaga jalan Allah, Allah takkan sia-siakan hidup kita. Saya nak kongsi dua orang yang saya kenal. Mereka berdua ini adalah anak murid kepada Maulana Hilmi. Maulana Hilmi. Itu saya dengan Maulana Hilmi sama-sama jadi penasihat syariah untuk MAPIM Malaysia. Jadi dua-dua orang ini adalah merupakan anak murid kepada Maulana Hilmi. Memang Maulana Hilmi selalu memang kat Pahang, and then dia selalu kat Melaka. Dekat Pahang, kalau tuan-tuan pergi, Nabil pergi ke Pahang, ke Kuantan, makan asam pedas. Asam pedas, apa nama, ikan patin masak tempoyak yang terkenal. Nama apa? Ikan patin tempoyak, ada satu yang terkenal dekat tu sampai Sultan pun pergi makan kat situ. Kalau pergi kat Pahang, orang tahulah. Orang itulah antara orang yang suka keluar jemaah. Yang bagusnya, tempat kedai dia ni memang dekat atas tempat Sultan datang makan. Sultan Pahang kalau datang makan family, kat atas duduk. Bayangkan, dia infak, dia buat surau depan, bayangkan depan kedai dia tu ada satu kawasan kosong tau. Dia bukanya surau biar dapat solat berjemaah. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Lepas tu orang-orang yang berjemaah datang buat jemaah, semua datang makan kat dia sebab memang terkenal dia punya kedai makan dia tu. Memang terkenal. Kalau tanya, orang mesti bagi tahu je. Itulah satu-satunya. Yang kedua, Pak Din asam pedas. Pak Din asam pedas dekat Melaka. Pak Din asam pedas selera kampung ni antara orang kuat, orang yang banyak belajar dengan Maulana Hilmi. Tu nama dia, apa nama, Jaman Tori. Taman Tori. Yang dekat Pahang tu. Jaman Tori. Dia terkenal lah. Haji Jaman Tori ni memang dia bagus. Manakala yang Melaka tu pun sama juga. Dia banyak infak, banyak keluar, banyak buat jalan Allah. Bayangkan Allah tak tutup rezeki dia. Tadi baru dia telefon saya. Dia kata dia keluar jemaah apa semua kan. Yang dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya terpaksa tutup kedai 4 bulan. Kedai makan dia tu. Tutup kedai 4 bulan kerana apa? Kerana Haji Nabil tadi Islamkan orang kan? Masya Allah. Allah Akbar. Saya bersama dengan Ustaz Syed Putra ni tadi. 2 orang ni. Ustaz Syed Putra ada. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syed Putra. Bantu. Allahu Akbar. Itu besar tu. Jadi sahabat kita tadi yang dekat Melaka tu, Allah, dia tutup kes PKP, tutup kedai tau. Kedai makan dia. Kedai makan dia kalau Nabil pergi, macam ni orang Nabil. Sultan Johor datang makan. Sedap ni. Nak kata Allah angkat martabat tu. Benar. Bayangkan kiri dia, yang sebelah kiri dia kedai asam pedas, belakang asam pedas, semua asam pedas. Tapi kedai dia pilihan Sultan Johor. Sebab dia jaga Allah. Ustaz datang, Maulana Hilmi datang, semua dia sponsor hotel. Dia sponsor hotel, dia sponsor kereta dia. Bayangkan, tutup kedai 4 bulan, Allah buka pintu rezeki dia yang lain. Iaitu sekarang ni, sedang berniaga lembu. Dia ternak lembu dah ada 400 ekor lembu. Allah. Itu dia. Tengok, bila awak jaga Allah, Allah buka pintu rezeki. Benar. Tengok, dua-dua orang ni, orang jemaah, orang tabligh yang ikut keluar berjemaah. Masya Allah. Bukan orang miskin. Orang berada, orang ada duit tapi keluar berjemaah. Sebab apa? Sebab dia nak ajak orang pergi ke masjid. Itu je dia orang punya hasrat dan keinginan. Benar. Allah. Itu usaha tu. Okey, sebagai pengakhiran Nabil, apa Nabil nak bagi nasihat sikit kepada saya, kepada semua yang ada pada hari ini? InsyaAllah ini hari kita dah dapat sedikit lah doktor kan. Saya belajar banyak ni, cerita-cerita dengan doktor ni. Allah Akbar. Kan? Tak ada, kita kongsi-kongsi Nabil.
kita kena yakin. Kita kena yakin dengan Maha Pencipta kita, ya Rabb, dengan Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin. Kita kena, sebenarnya doktor, kita kena study banyak pasal Nabi. Kita study banyak pasal Nabi sebab apa yang Nabi buat ada kejayaan. Apa je yang Nabi buat, semua yang orang-orang yang doktor cerita tadi, mereka ni semua study Nabi dan ikut apa yang Nabi buat, dan kita boleh lihat dengan mata kita sendiri kejayaan mereka yang Allah tunjukkan kesannya dekat atas dunia ni. Ajak orang pergi sembahyang, niat dia tu je. Kenapa aku buat semua ni? Aku nak ajak, niat aku tu je. Aku nak ajak orang pergi sembahyang. Itulah yang apa yang Nabi buat. Ajak orang macam mana nak kenal Allah. Kenal Allah ni penting. Inilah kehidupan kita. Inilah objektif kehidupan kita. Kenal Allah. Ikut cara Nabi. Macam mana nak kenal Allah? Kita kena ikut cara Nabi. Dengan cara Nabi saja ada kejayaan untuk kita mengenali Tuhan kita. Orang cakap, this is the simplest advice yang kita semua boleh cakap dekat diri kita sendiri untuk kita jadikan panduan untuk di hari-hari kita. Kita ikut cara, kita baca pasal Nabi, kita study Nabi. Sebab sahabat-sahabat semua ikut Nabi. Dan Nabi cakap apa? Sahabat-sahabat aku umpama bintang di langit. Ikutlah salah satu pun pasti ada kejayaan. Kan? Sebab sahabat-sahabat semua memang duplicate habis apa yang Nabi buat. Kita hari ni dengan platform yang begitu banyak, dengan buku yang begitu banyak, dengan tak ada halangan. Tak ada siapa pun letak pistol kat kepala kita, letak pisau dekat leher kita, cakap kau ikut Nabi, aku bunuh kau. Tak ada siapa buat pun. Pun kita tak nak ikut cara Nabi. Pun kita tak nak belajar pasal Nabi. Kan? Hanya dengan mengikut cara Nabi mengenali Allah, kita akan jumpa kejayaan kita. Kan? Dan kejayaan kita yang sebenar adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah orang gelakkan kita ke, orang maki kita ke, caci kita ke, kita pedulikan. Yang penting kita belajar betul-betul untuk mengenali Nabi, cara Nabi, untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pencipta kita. Dekat situ, doktor, semua jawapan ada lah, doktor. Itu insya-Allah, wallahu alam, doktor. Itu Allah, terima kasih banyak Nabil, insya-Allah sama-sama kita, doktor, atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik, dan saya rasa macam Allah, banyak benda yang kita belajar dan kita dapat manfaat bersama, alhamdulillah. Jadi Nabil, Ustaz nak kita sama-sama doa, berdoa agar Allah Ta'ala bagi yang terbaik kepada kita semua, khususnya pada Nabil yang kehilangan kandungan isteri. Semoga Allah gantikan yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yusasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin في كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ارزقنا رزقا حسنا في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وأكرمنا بالإيمان وانفعنا بالإيمان. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات. فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Amin, ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Mannan, ya Rahman, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, doktor. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Nabil. Salam semua para jemaah. Semoga kalian dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti jumpa kita. Salam semua. Baik doktor. Take care doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okay, salam ke isteri ya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah.
Aktsiru minadz-dzikri. Banyakkan zikir. Banyakkan mengingat Nabi SAW. Banyak mengingati Allah Azza wa Jalla. Ayuh kita sama-sama mengingati Allah, mengingati Nabi SAW. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha